Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Menyambung pengajian kita yang kita lakukan pada 1 hari bulan 10 yang lalu. Sebulan cukup kita berjumpa lagi, di mana kata kitab kita ini, ketahui olehmu. Ini cara lama, kitab lama, jangan jemu lah. Kitab lama ni dia berkat tuan-tuan kalau pandai baca lah. Yang tak pandai baca tu dia payah sikit. Ketahui olehmu, hai saudaraku, kata dia. Pengarang kita ini menganggap kita ni sebagai saudara dia, rahimakumullah ta'ala, bahawasanya ilmu itu sekira-kira suatu yang berulang-ulang sebutannya di dalam kitab Al-Quran Al-Aziz, Al-Quran Karim, ataupun terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiasnya bukan hanya sahaja dikehendak pada ilmu itu ialah ilmu yang memberi manfaat. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang disebut dalam Al-Quran maupun juga dalam hadis dan sunnahnya, dikehendaki maksudnya ilmu yang bermanfaat. Macam mana ilmu yang bermanfaat ya? Soal banyak sikit ilmu itu soal yang kedua. Yang penting pertama sekali kita mencari ilmu. Dari muda lagi kita menuntut ilmu. Semua orang macam itu. Kadang-kadang dia tak sampai ke mana dia menuntut ilmu, berhenti tengah jalan. Banyak keadaan nak habis, baru 3 tahun belajar, berhenti pun ada. Ada juga ilmu pada dia. Ada yang sampai 10 tahun menuntut ilmu, menadah di depan guru. Ada yang 20 tahun. Ada yang sampai 30-40 tahun pun ada. Ada yang menuntut sampai ketua tak kahwin-kahwin, menuntut ilmu saja. Ya, ada. Yang ni nak jadi tuan guru lah. Memang kalau sudah 30 ke 40 tahun tu boleh jadi al-fadil, syekh dan sebagainya. Tanyalah diri kita masing-masing, waktu muda dulu belajar ke tak? Tilik mari adalah belajar sekolah menengah sikit, tak cukup. Kalau sekadar ilmu agama yang dapat dari sekolah menengah tu, kalau menengah kebangsaan tu ada ustaz juga kan, tak cukup. Andaiannya tak cukup, kalau orang tanya sikit dah tak tahu, dah gelabah tak betul dah. Jadi ilmu ni dia kena kemas, ambil daripada guru, pindah ke dalam dada kita. Itu ilmu sebenarnya. Sebab itu sekarang ni saya nampak ada kecenderungan nak menghidupkan kembali sekolah pondok. Itu disebabkan apa tu?
Sebab nampak realitinya hari ini, orang makin kurang ilmu. Kurang ilmu. Bila kurang ilmu, pelapis tak ada lah. Cuba kita perhatikan tengok. Bila orang alim yang bergelar ulama ni mati, tak ada ganti. Pengganti dia tak ada. Itu hak dulu. Yang terbaru ni kita ambil sekat Gombak ni saja. Tak salah pergi jauh-jauh. Siapa dia yang alim boleh dianggap sebagai ulama lah? Tuan Haji Said, kan? Yang dekat Gombak Batu 6 tu. Haji Said, apa nama? Haji Said ya? Said Ibrahim. Ya, itu alim. Dia jadi mufti di Sabah. 2 kali panggil tu. Saya ada di sana tapi tak dapat yang dia lah. Sebab kita ni orang bawah. Tapi kenal. Tak lama sini mati. Meninggal. Saya masa dia sakit saya pergi ziarah lah. Saya nak tanya masa dia sakit tu satu hukum, satu benda, dia tak nak, dia tahan tangan dia macam ni. Pasal apa? Dia sedang sakit, takut jawapan dia tu salah. Tengok, nampak cermat tu. Orang sakit, tentulah cara berfikir dan sebagainya tertulari sikit sebanyak ya. Dia tak nak jawab pertanyaan saya. Saya pun tak tanya lah. Tak tahu apa benda yang saya nak tanya, apa saya ingat dah. Baiklah, itu satu daripadanya. Kalau kita pergi dulu pada itu lagi di Kuang, Tuan Guru Haji Said Kuang, saya tak ingat tapi saya pernah pergi ceramah di surau dia tu. Amarah waktu saya baru balik daripada Sabah, anak-anak murid dia lah, dia dah tak ada dah, datang jemput saya di Bangsa tu, bawa pergi ke, saya pun tak tahu di mana yang dia bawa pergi pun tak tahu, jalan tu saya tak tahu. Rupa-rupanya di surau Tuan Guru Haji Said Kuang ni, tempat apa-apa saya tak tahu yang bawa. Saya pergi, sikap saya walaupun orang dah mati, kita minta izinkanlah saya untuk menyampai serba sedikit ilmu walaupun dia dah mati. Ini adab bukan wajib dah. Adab kita pergi ke rumah, ke kampung orang alim, selebih dulu kita minta izin. Itu lebih baik supaya kita bercermat. Maklumlah, orang alim ni walaupun dia dah mati, hakikatnya tak mati. Ilmu dia tu masih ada di dalam kalangan murid-murid dia tu. Saya sampai dah ke surau tu, surau dia Said Kuang, dia dah tak ada dah. Sampai di surau, murid-murid dia yang menyambungnya. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, jadi untuk yang disebut sebagai ilmu itu disebut di sini, ketahuilah bahawa ilmu itu disebut berkali-kali di dalam Quran maupun juga dalam sunnah Rasul atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahaja diketahui, dikehendaki pada ilmu itu ialah ilmu yang memberi munafaat. Ada yang sebut manfaat, dua-dua boleh sebut. Munafaat, manfaat pun boleh. Yang mana ilmu bermunafaat itu bersamaan padanya, pada ilmu itu takut hatinya kepada Allah. Itu ilmu yang tak mengarah kepada takut kepada Allah, ini yang dikatakan ilmu yang tidak bermunafaat. Kita ada ilmu, kita tahu hukum hakam itu, ini dan sebagainya. Jadi maknanya mestilah menjuruskan kepada takut kepada Allah. Begitu. Jangan kau banyak ilmu tapi tak takut kepada Allah. Ya, itu biasanya. Dan menegah ia memperbuat dosa. Gitu. Takut kepada Allah dan menegah ia ilmu itu
daripada memperbuat dosa kepada Allah. Kalau tergelincir, cepat-cepat balik. Pasal dia tahu. Orang tahu, tiba-tiba tak takut kepada Allah. Cuba bayangkan. Tentu tak betul. Orang yang takut pada Allah tu orang yang mengetahui. Itu yang paling utama. Begitu. Jadi kalau ilmu yang tidak membawa kepada takwa Allah, menunjukkan ilmu itu tidak bermanfaat, nama dia. Ni kita dah belajar sedikit malam ni ustaz ini, malam esok ustaz lain, begitulah seterusnya. Pagi pun ada, malam ada. Itu nama belajar lah, namanya kita dalam keadaan belajar. Walaupun mengaji telinga. Tahu mengaji telinga? Telinga aja dengar. Pen pun tak ada, kertas pun tak ada. Tapi bolehlah daripada tak ada langsung. Nak lebih eloknya, ada kitab yang sama yang dibaca oleh tugu. Kalau tak pun ada pen dan ada kertas. Dia jatuh pangkat nombor 2. Gini. Orang yang pertama disebut oleh Nabi, kun aliman. Jadilah kamu sebagai seorang guru. Alim. Jadilah kamu, kata Nabi, aliman. Nombor 1. Au muta'alliman, ataupun jadi murid. Belajar. Yang belajar inilah dipanggil kena ada kertas, ada pen atau pensel, tulis apa yang poin-poin yang dibicarakan. Nak lebih baik ada kitab dia lagi. Paling tidak pun macam adik ni, dia ada handphone, dia rakam, dia catat, boleh. Itu termasuk muta'alliman. Au mustami'an, Nabi kata ni, ataupun kamu menjadi seorang pendengar saja. Pen tak ada, pensel tak ada, mendengar saja. Adalah, kalau tak ada apa boleh buat. Itu mustami'an. Mustami' maksudnya orang yang sedang mendengar, macam kita semualah, insyaAllah. Wala takun rabi'an, jangan kamu jadi orang yang keempat. Mengajar pun tak, belajar pun tak, mendengar pun tak. Orang yang ada nombor 4 ni, Nabi kata fatahlik, binasalah kamu. Binasa dalam makna kejahilan. Ini paling takut sekali. Binasa lain-lain tu tak dikisah, tapi binasa dalam arus perdana. Ni kata moden sikit bahasa tu. Arus perdana maksudnya arus kejahilan dia. Agama dia tak tahu, pengetahuan agama tak ada, dia langgar saja. Paling kurang pun dia bertanya-tanya. Bila jumpa orang alim, ustaz, minta maaf nak tanya sikit. Lebih dulu minta maaf dulu. Mana tahu dia tak cukup bersedia ke apa sebagai. Minta maaf ustaz. Macam tadi tengah hari saya di Bukit Aman sana, Masjid Bukit Aman. Nak balik, nak start kereta, nak buka pintu kereta tu, mari lagi seorang pegawai polis tu. Ustaz, minta maaf saya nak bertanya sikit. Begini. Silakan. Kita layan juga kalau apa-apa juga. Walaupun kita ada sibuk nak pergi tempat lain tu, layan juga. Ada apa nak tanya? Nak tanya macam-macam lah. Adalah 2-3 soalan. Ya. Contohnya seperti orang beribadah, orang berzikir, orang berwirid dan sebagainya. Itulah dia salah di antara soalan-soalannya yang dikemukakan. Alhamdulillah, bolehlah kita selesaikan dengan sedaya mungkin. Yang selalu disebut yang payahnya, menurut ustaz ini begini. Itu payah. Dia kata ustaz ni cakap begini. Sudah. Macam nak melagakan kita dengan ustaz tu. Seolah-olah. Sebenarnya ustaz tu betul juga, tapi mungkin dia menurut pendapat yang lain.
Antara lain dia kata boleh tak kita bersalam-salam ni, pas mayang tu kita bersalam sama jamaah tu, jabat tangan. Ada orang kata ini Syiah punya kumpulan. Saya kata tak sampai ke mereka itu, bukan dia. Salam ni kan Nabi suruh. Kita ni ada dosa di antara kita yang bersergai. Tak faham bersergai ni maksudnya yang terselumbir dalam hati kita, saya dengan kawan ini, orang ini dengan orang ini gitu. Ini dosa yang macam ini, bila kita bersalam gugurlah segala dosa. Memang kita disuruh bersalam-salaman, tapi kalau sampai 32-34 sah nak pusing tu semua sekali, masa mana nak kuliah maghrib? Eloknya di waktu Isya. Nak salam semua sekali dah waktu Isya. Lepas Isya tu lambat sikit kita sentara nak balik, malam besok pun nak jumpa balik, salam dulu tutup. Wallahu a'lam. Itu di antara yang saya ingat ditanya. Jangan kita nak hukum bukan gitu. Ini Syiah itu apa, jadi payahlah betul. Benda itu elok. Daripada macam mana kita duk tengok setengah-setengah orang tu habis semayang dia kiri kanan pun dia tak bersalam, dia balik gitu. Turun pergilah urusan bisnes jaga apakah. Ini tak nampak liar sangat, tak beradab dipanggil. Okeylah, tak apalah. Berhubung dengan perkara ilmu yang membawa kita ni takut kepada Allah dan menegah daripada segala dosa-dosa, ya, bagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini ayat Quran, tuan-tuan. Dalil yang kuat, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hambanya ialah ulama. Ulama apa makna? Ulama ni ialah jamak daripada perkataan alim, maknanya jamak dia ulama. Mana ramai, lebih daripada 3 dipanggil ulama. Maknanya orang ini yang paling takut kepada Allah. Jadi kita maknanya orang yang mengetahui. Macam kita yang ada dalam surau ni duk belajar banyak lama dah kita duk belajar. Mana kita ni nak kata ulama bukan juga, tapi orang mengetahui. Begitu. Jadi dia yang paling, kita yang paling takut kepada Allah. Sebab itu orang-orang kafir lah, dia heran kenapa orang pergi ke masjid, tawaf lah di Masjidil Haram, bergebut-gebut, berlanggar sana sini pun ada jugalah, itu perkara biasa, tak bising. Dia heran. Macam kita main sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat, kita bukan bising, duduk masing-masing tempat ruang, berzikir pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan. Begitulah amalan kita, tak nampak bising tu. Orang kafir dia heran, kami kalau pergi ke gereja lagi tak menyanyi tak puas hati, kena menyanyi dulu. Nyanyi itu bising lah. Begitu lebih kurang. Tengok itu tanda baiknya. Kadang-kadang benda-benda yang ini boleh kita kaitkan dengan pemikiran kita. Saya nak cerita sikit lah sebelum kita pergi jauh. Orang kafir, orang Sami Siam, dia melihat seorang Pak Lebay ke Pak Haji ke, dia semayang, Pak Haji ni semayang di tepi jalan, mananya ada ruang sikit, tempat berhenti ke apakah, dia semayang seorang diri dia. Maka dilihat oleh Pak Sami ini, sudah semayang, Pak Sami ini datang, Tuan Haji, saya nak tanya satu lah, apa pasal orang Islam sembahyang angkat tangan, takbir lah, kemudian menghadap ke depan. Yang kedua, pasal apa berdiri betul? Pasal apa dia rokok?
Dia tak sebut rokok lah, tunduk, sujud. Dengan automatiknya dia menjawab, ikut otak dia lah. Dia pandai dia jawab. Dia kata, kami orang Islam ni orang suci, orang bersih. Cuba kau perhati ya, bila kami rokok, kami tunjuk supaya Tuhan kami cek kami punya bersih atau tidak, basuh najis. Itulah jawab otak dia aja, bukan dalam kitab tu. Lepas tu kami sujud, suruh cek lagi sekali lagi, kok ada kotor lagi, pasal kami basuh bersih. Kemudian akhirnya kami salam, tengok kanan tengok kiri. Jadi jawapan yang macam ini menyangkut di hati Tok Sami ini. Ini betulnya. Kami tak ada kami tungging suruh Tuhan kami cek tengok. Begitulah maksud dia. Orang Islam boleh lebih betul. Masuk Islam Tok Sami itu nak dapat hidayah Allah. Ini saya dengar cerita orang tua-tua. Orang tua-tua dulu duk cerita dengan kami budak-budak lagi. Itu dia. Rokok kan tungging juga. Kemudian kami sujud lagi, tunjuk 2 kali, tengok betul-betul, maknanya suruh Allah tengok bersih atau tidak kami punya basuhan. Begitulah lebih kurang maksud dia. Akhirnya masuk Islam tuan-tuan, Tok Sami. Ini pakai otak, tak pakai kitab tu. Kitab tak suruh macam tu, tapi boleh pakai otak kalau boleh memberi manfaat. Begitu, teori saja ya, teori dia boleh. Macam kita kalau sembang dengan orang-orang ni, kalau kita ada fikiran sendiri, boleh dalam dakwah. Gitu. Balik pada pokok persoalan ni, kita kena cari, tuntut ilmu ni dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan suruh anak saja pergi sekolah, mak ayah pergi ke masjid belajar. Mungkin ada kelas-kelas apa-apa. Macam sini Ustaz Dr. Hamzah pagi-pagi subuh, pas sembahyang subuh baca kitab Tanbihul Ghafilin. Dah habis rekod hadisnya. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita hidang dengan ilmu. Pergi ke surau mana-mana, kita pula baca kitab lagi, ataupun baca hadis apa-apakah macam saya ada belajar ni. Walaupun bunyinya kitab Jawi, tapi diselangi dengan maksud Al-Quran Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil tadi, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Ulama maksudnya orang yang mengetahui. Nak pula alim besar, takut kepada Allah, sampai pijak bumi pun tak berani bunyi, nak hantar bumi, takut dia kepada Allah. Itu tinggi sikit. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berlenggang-lenggok di atas muka bumi ini. Kamu tidak akan dapat menghancurkan bumi ini kecuali aku saja, kata Allah. Lalu mereka berjalan pun dengan menunduk kepala ke bawah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang takut sampai ke peringkat nak lungak muka ke langit pun tak berani. Nak tengok ke langit pun tak berani. Itu peringkat tinggi. Pasal apa? Dia kata malu kepada Allah tentang perangai kita, sikap kita, kejahilan kita dan sebagainya. Nak tengok ke langit pun tak boleh. Tunduk ke bumi saja. Tanda tawaduk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat tinggi. Peringkat kita ni biasa-biasalah. Baik. Firman Allah Ta'ala lagi, innal ladzina utul ilma min qablihi. Dengan firman-Nya lagi, wa qul rabbi zidni ilma. Dan firman-Nya lagi, warasikhuna fil ilmi. Tu dia. Ini ayat-ayat Quran diambil cara pendek-pendek. Maksudnya tadi, innal ladzina utul ilma min qablih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan orang-orang yang alladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu, min qablihi, daripada sisinya. Kita sekali tidaknya, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi apa yang kita nak terangkan di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menuntut ilmu bersungguh-sungguh, pasang telinga betul-betul, ambil salah satu daripada tiga. Kita nak mengajar tak pandai lagi, boleh-bolehlah cakap di rumah boleh. Nak jadi mengajar di masjid macam ni, mengkali tak boleh lagi barangkali, tak apa, belajar. Kemudian itu jadi pelajar. Jadi yang ketiga jadi pendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Orang keempat ni orang yang duduk di luar pagar, belajar pun tak apa benda. Banyak kan orang di luar sana tak nak belajar. Kadang-kadang dia main semayang tapi tak belajar, tak mau belajar. Kita selidiki apakah dia belajar di mana-mana, tak ada juga. Begini. Barangkali dia sibuk dengan bisnes dia ke apa, tak ada juga bisnes. Yang ada lepak-lepak di restoran mana-mana sampai pukul 10. Pas mari sembahyang Isya balik juga begitu. Yang paling teruk sekali, khutbah Jumaat pun dia tak mau dengar. Ini teruk tuan-tuan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala potongkan 2 rakaat zuhur itu ganti dengan baca khutbah. Betul tak? Ganti dengan 2 rakaat khutbah itu. Khutbah dua-dua tu, khutbah pertama dan khutbah kedua. Tujuannya apa? Tujuannya menyebar ilmu kepada orang yang mukallaf lelaki. Tengok tuan-tuan, supaya ada ilmu daripada khutbah itu. Sebab tu saya selalu cadangkan di mana-mana, supaya khutbah itu betul-betul berisi ilmu. Jangan khutbah mengampu yang tak betul. Dah tak darah lah tu. Kadang-kadang duk puji pemimpin, yang pemimpin pun tak betul juga. Itu tak kena. Pujilah, puji, sebut situ apa-apa. Itu. Nak dipindahkan khutbah itu kepada pandangan dia sendiri, skrin dia ada, makmum dia tengok. Ustaz Rani ni dah lompat ke mana pula ni. Begitu. Tambah sekali di wilayah lah. Kadang-kadang baca khutbah tu kalau tak ada skrin tu bebas. Bebas kita menyampaikan dengan ilmu yang ada sedikit sebanyak pada kita. Isi tu. Kadang-kadang semasa kita nak khutbah ni juga semasa. Bukan khutbah yang hak atas-atas yang kita tak ada dalam tempat kita, tak kena. Nak ada suasana di tempat kita, orang solat kah apa-apalah begitu. Ya, kelalaian orang tu diatur elok. Sebenarnya begitu kaedahnya. Tapi tak apalah. 2 rakaat zuhur tu dipotong oleh Allah Taala, asalnya 4 jadi 2. Namanya sembahyang Jumaat. Dan tak dia pula mesti berjamaah. Nama kata sembahyang Jumaat itu tak boleh sembahyang di rumah seorang-seorang. Sembahyang Jumaat. Dia nak sembahyang Jumaat di tempat yang tertentu, di masjid ataupun di padang pun boleh. Tapi kita dalam negara kita, negeri kita ini, dia ada tempat yang telah dicadangkan, yang telah diresmikan boleh buat Jumaat. Tempat yang tak boleh, tak boleh dibuat Jumaat, jangan buat Jumaat di tempat kita ni. Hukum asalnya boleh. Macam kita sini kan, lepas tu Masjid Surau Al-Ikhwan sebelah, kita buat Jumaat. Kalau nak kira dekat punya tempat tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i dekat sangat saja, batuk pun dengar sebelah sana. Ya tak? Kita buat Jumaat juga. Yang paling mudah nak faham sikit di Masjid Syakirin, tahu kan? Masjid Syakirin
Lepas tu hidupkan Jumaat balik Masjid Batu Enam, masjid lama. Daripada masjid lama tu pergi ke Masjid Asy-Syarif pun dekat juga. Masjid Asy-Syarif mai ke sini tak sampai 1 kilometer. Kalau ikut asalnya tak boleh. Tapi kita sudah tengok beberapa segi, beberapa pandangan ulama-ulama yang lain, mazhab yang lain, boleh memandangkan masyakkah, kesusahan dan kesempitan di permasalahan parking. Begitu. Masjid luas lagi tapi parking tak ada. Begitu. Sebab tu kita bagi-bagikan begitu atas pandangan mazhab Hanafi kalau tak salah saya. Tak apa, tak ada masalah, boleh buat. Sini pun azan, sana pun bunyi azan juga, dekat saja. Itu. Kalau dulu, kalau dekat gini, siapa yang mula baca khutbah? Dikira semua. Dan sebelum itu lagi, setengah-setengah masjid, contoh masjid kita sini, diadakan dulu tazkirah. Tazkirah tu mana apa? Nak menyampaikan ingatan kepada jamaah semua beberapa perkara yang nak disebut oleh penceramah itu. Ikuti tuan-tuan. Jangan duduk di tempat tempat parking sana, duduk sembang sampai orang semayang baru masuk. Itu tak ada artinya kita datang ke sembahyang Jumaat. Jangan fikir sah atau tidak, fikirkan tentang ilmu. Wallahu a'lam. Kita bang dulu.
La ilaha. Baik, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam salat sunat ba'diyah qabliyah, mana nak lebih utama? Kalau orang tanya kita, nak terus ke belajar tanpa semayang qabliyah, ataupun semayang qabliyah, yang mana satu? Ini nak kena jawab dengan ilmu. Gini, saya jawab malam ni ya. Pertama, sembahyang qabliyah Isya adalah sunat ghairi muakkad. Maknanya sunat yang tidak dituntut sungguh-sungguh. Faham ya? Dengan belajar, menyambung belajar pelajaran, itu adalah wajib. Jadi bila bertembung di antara sunat ghair muakkad dengan wajib, dahulukan yang wajib. Jadi setengah-setengah masjid habis baca doa lepas belajar tu dia sembahyang lagi qabliyah Isya. Tak jadi halangan, tak salah, boleh buat, tak ada salah ya. Tapi jangan masa sekarang ni, sebab belajar itu wajib dan sembahyang sunat itu ada sunat lah. Jangan menafikan sembahyang sunat itu pula. Tak adalah apalah, macam qabliyah maghrib lah, sama juga. Kita tak belajar masa itu, boleh sembahyang sunat qabliyah maghrib, tapi sunat itu tetap dengan ghairi muakkad, dengan tidak muakkad. Tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Okey, begitu. Jangan membaca hadis saja pakai bantai begitu saja, tak boleh. Tengok huraian ulama tu, kerana mereka ni lebih alim dari kita. Kita ni apalah, tumpang-tumpang di hujung jubah dia aja. So sebenarnya ilmu yang ada pada kita ni. Okey. Kemudian ba'diyah maghrib buat 2 rakaat. 2 rakaat itu muakkadah, muakkad. Ba'diyah maghrib. Faham ya? Qabliyah Isya, sembahyang sunat subuh muakkad. Sembahyang sunat asar muakkad. Saya selitkan begitu. Ini ilmu. Jadi orang tanya kita, elok hak mana kita nak buat? Buat yang wajib. Yang sunat tak ada muakkad itu tak apa. Tak jadi salah ya. Ba'diyah zuhur muakkad. Gitu. Boleh faham ya? InsyaAllah. Baik, sikit lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membandingkan bahawa orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini Al-Quran. Apakah sama di antara orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Allah tanya kita dalam Quran. Adakah sama? Ataupun dengan kata lain, apakah sama di antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Jawapannya terus spontan. Jawapannya tak sama. Tak sama di antara orang berilmu dengan orang tak berilmu. Jadi dengan kerana itu, untuk mengubah sikap itu, kita perlu ada ilmu. Anak-anak kita terutama sekali daripada peringkat 7 tahun, bagi ilmu dah. Jangan tak bagi ilmu. Makan tu kemudian, ilmu dulu ya. Maksud saya, kadang-kadang kita asyik tanya makan dia pada anak. Dah makan, dah minum, mayang ke apakah, kita tak tanya sangat. Ini jangan begitu. Makan minum memang mustahak, itu saya sudah maklum. Ilmu kena bagi. Semua lelaki perempuan kena bagi ilmu belaka. Ilmu ada 2.
ilmu yang berjurus pada dunia semata-mata dan ilmu ukhrawi. Ini nak kena milik dua-dua sekali, jangan ambil satu je. Kalau nak belajar agama, bercita-cita nak jadi seorang ustaz, seorang guru agama, seorang tuan guru, belajar agama. Dunia lain ambil tahu saja, belajar melalui pembacaan dan sebagainya, boleh. Tapi sekarang ni dia gabung jalinkan. Orang yang belajar di pondok moden tu, dia ada pengajian akademik, dia panggil, boleh. Tapi jangan menekan ke akademik saja, agama gagal. Gitu. Ini kaedah dia adakan sekarang ni supaya memiliki ilmu dunia dan akhirat. Tapi kalau nak lebih sebagai tuan guru lah kata, dia tak boleh campur, mesti satu saja. Mereka sanawi tak apa, mereka naik lebih pada itu, fokus kepada pengajian kitab, cara beragama daripada kitab Arabnya, kitab Jawinya, kitab baca kitab. Sebab ilmu ni dia ada ilmu yang dipanggil ilmu asasi dan ilmu alat. Alat ni contohnya, kalau mengaji dalam bahasa Arab, kita nak boleh menguasai kitab Arab itu kena mengaji nahu. Ini untuk penerangan kita sajalah. Nahu Arab tu ada kitab dia. Dan ilmu saraf. Kalau nak mendalami lagi ilmu tu, kena ada ilmu dua lagi tambah, ilmu balaghah dan ilmu mantik. Kena belajar semua tu. Kalau dulu kami mengaji dululah, tak adalah pandai sangat. Pasal kita ni otak tak apa nak menjadi berkali. Hafal tu kitab-kitab tu, ingat di otak, boleh buat wirid sembahyang. Nahu, saraf, apalagi balaghah, mantik, ada satu lagi ilmu badi'. Ini orang sekarang tak belajar dah itu. Ilmu badi'. Badi' ni ilmu nak mencantikkan lagi ilmu kita tu. Allahu Akbar. InsyaAllah masih ada lagi pesantren atau pondok-pondok yang mengajar begitu lagi. InsyaAllah di segi dunia, dari segi rezeki ni, jangan tuan-tuan rusing lah. Tapi kalau mengaji pondok ni tak mungkinlah menjadi DO ya, dalam konteks negara kita ni lah, tak boleh. Sebab ilmu pentadbirannya dia tak belajar. Cakap pun cakap putih, tak kerti. Contohlah, kalau boleh je bahasa Inggeris kita kena tahu juga. Ini hebat. Macam dulu orang katalah, macam Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, dia meninggal je aksiden di Terengganu ke Pahang ke mana gitu, yang jalan cacat tu, Profesor Zulkifli Muhammad. Ilmu dia tuan-tuan tahu, dia boleh dalam 2 masa dia boleh dapat ijazah di Azhar dan ijazah juga di sekolah universiti bukan Islam. Masya Allah tuan-tuan, otak dia baik. Baik tu dia kemas ilmu dia. Ilmu dia tu memang kemas. Saya sempat duduk dengar ceramah dia Masya Allah tuan-tuan. Dua-dua sekali ilmu boleh menguasai dalam satu masa. Dalam 4 tahun tu boleh menguasai dua ijazah. Belum ada lagi anak Malaysia macam tu. Tapi dialah orang yang pertama. Tapi jalan cacat lah ya, takut kepada Allah, termasuk bini dia, sehingga dia berjalan bawa kereta renyah-renyah hujan gitu ya, di jalan raya kampung banyaklah katak tu melompat-lompat dia jalan raya tu. Dia berlalu, dia berlanggar katak-katak tu semua, matilah berapa ekor wallahu alam. Dia berhenti di tepi jalan tu. Bini dia ni ustazah juga, tepi jalan berhenti, dia tunduk, dia menangis takut kepada Allah. Bukan sengaja bunuh katak tu ya, tapi tak, dia fikir Allahu Akbar, saya pun tak boleh fikir macam tu. Dia menangis di tepi jalan tu.
terisak-isak orang tengok dia, kenapa kau nangis ustazah? Tu bini dia pula, saya lalu kat sini banyak kata-kata mati. Ada rasa hati kecil kita macam tu? Barangkali tak ada tuan. Ya, apalagi kalau langgar orang, langgar kata pun menangis. Kerana apa? Kerana dia lalu kat situ. Kalau dia tak lalu, tak ada, mati. Begitulah maksud dia. Tapi bukanlah dosa, bukan mengembak dosa, tapi dia merasa dosa. Itu dia merasai berdosa dengan kerana melanggar segala binatang-binatang kecil yang bernyawa sama juga dengan kita juga. Allahu Akbar. Ini ilmu yang bermanfaat, yang tadi yang dikatakan, yang membawa, yang menjurus kita ke arah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi siapa sebenarnya yang disebut sebagai waliullah. Ini dah kita belajar dalam kitab hikam dulu, tapi tak apa, kita hidupkan balik. Siapa sebenarnya yang dikatakan orang yang boleh kita ke orang seseorang itu mendakwa aku salah seorang daripada waliullah? Tak boleh. Allah saja yang mengetahui siapa sebenarnya yang boleh digelar aulia illah, wali-wali Allah di muka bumi ini. Tapi memang ada, memang ada. Ini dalam masjid ramai-ramai ini, kita yang ramai ini mungkin ada yang Allah pilih dia jadi wali, tapi tidak diisytiharkan, tidak digembar-gemburkan kepada orang lain. Oh, ini tok wali ke siapa? Tak. Kadang-kadang budak muda saja, tapi dia bergelar sebagai waliullah di sisi Allah saja. Ini kita akan datang insyaAllah. Jadi kita akhir di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebarang kesilapan dan sebarang terkasar bahasa. Kita akhiri dengan aku laqul hadza li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.